بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم وبعد الحمد لله Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah kurniakan, dan alhamdulillah kita dapat bertemu hari ini. Salawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dikurniakan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita masih lagi di dalam bab yang membicarakan sifat amanah. Amanah merupakan suatu sifat yang amat diambil berat oleh Islam. Apabila seseorang itu mempunyai sifat amanah, itu merupakan tanda, salah satu tanda orang tersebut mempunyai iman. Sehingga kan dikatakan apabila seseorang itu tidak memiliki sifat amanah, maknanya seseorang itu khianat, maka dia merupakan salah satu daripada sifat-sifat orang munafik. Maka pada pertemuan yang lepas kita diajar tentang perlunya seseorang itu bersifat dengan sifat amanah. Apabila seseorang itu khianat, walaupun dia mati di dalam jihad fi sabilillah, namun tidak dapat menebus ataupun menghapuskan perbuatan khianat yang dia lakukan. Kerana perbuatan khianat itu berkaitan dengan manusia. Padahal jihad fi sabilillah itu, mati syahid itu pahalanya besar. Tetapi jihad fi sabilillah itu tidak dapat menghilang atau menebus kesalahan daripada perbuatan khianat tersebut. Dan orang yang khianat di atas muka bumi ini, kelak di padang mahsyar, mereka akan diisytiharkan di hadapan orang. Inilah orang yang khianat. Dia diisytiharkan. Mudah-mudahan tuan-tuan kita menjaga diri kita supaya tidak jatuh di dalam sifat yang buruk, iaitu khianat. Hendaklah kita menghiasi diri kita dengan sifat yang mulia, iaitu sifat amanah. Hari ini kita nak masuk ke luasan daerah amanah. Amanah ini luas dalam segala perkara yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Apa sahaja hubungan sesama manusia itu ada di sana perkara yang berkaitan dengan amanah. Dan amanah ini perlu sama ada pada individu, pada ketua keluarga, ketua masyarakat, isteri, hamba, pembantu dan sebagainya, pemimpin, semuanya perlu kepada sifat amanah ini. Seperti mana dalam sebuah hadis yang panjang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan bertanggungjawab di atas kepimpinannya. Setiap kita lah, tidak terkecuali. Kita memimpin diri kita. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤول عن رعيتها والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. Setiap kamu, setiap imam, setiap pemimpin ini adalah pemimpin lah. Setiap ketua itu adalah pemimpin. Maka mereka akan bertanggungjawab di atas kepimpinannya, yang jadi ketua-ketua ni.
Warrajulu, begitu juga seorang suami, dia menjadi pemimpin bagi ahli keluarganya, maka dia akan ditanya tentang kepimpinannya. Seorang isteri juga merupakan pemimpin bagi menjaga rumah dan sebagainya, harta suami dan sebagainya, maka akan ditanya tentang kepimpinan ni, apa yang kamu telah lakukan. Begitu juga seorang pembantu, seorang khadam, dia juga adalah pemimpin yang bertanggungjawab terhadap harta tuannya dan sebagainya. Dia akan ditanya tentang kepimpinannya. Begitulah semua orang akan ditanya. Lepas itu disebut di sini, amanah adalah setiap yang wajib dipelihara dan ditunaikan kepada ahlinya. Maka setiap perkara tersebut ada unsur amanah, perlu amanah dalam semua perkara. Maka perlu kita pelihara dan tunaikan amanah tersebut kepada orang yang kita bertanggungjawab. Amanah ini perlu kita laksanakan. Pengertian ini memungkinkan keluasan daerahnya yang meliputi semua hubungan. Jadi bila kita kata macam tu, maka semua hubungan kita dengan manusia ini ada di sana perkara yang berkaitan dengan amanah. Semua. Mematuhi iman dan menghayatinya dengan segala yang diperlukan supaya semakin subur dan tetap subur adalah amanah. Kita beriman kepada Allah, kemudian kita taat, kita melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah, maka itu pun amanah terhadap diri kita. Tanggungjawab kita, amanah yang Allah beri. Amanah yang Allah beri kepada kita ni, kamu kena buat gini, kena buat ini, kena buat gini. Itu amanah yang Allah tetapkan pada diri kita, tanggungjawab kita kena laksanakan. Itu pun amanah. Ikhlas dalam ibadat kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata, itu juga adalah amanah. Kan sepatutnya ibadat kepada Allah, tiba-tiba kita khianat, kita tujuan selain daripada Allah, itu khianat namanya. Kat situ pun ada amanah. Membuat ihsan kepada orang perseorangan atau masyarakat, itu pun ada amanahnya. Jadi amanah ni berkaitan dengan manusia, berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Dalam ibadat pun ada, hubungan sesama manusia pun ada. Memberikan hak kepada orang yang berhak adalah amanah. Orang ni mempunyai hak, kita beri orang tu hak dia, itu amanah. Tapi kalau orang ni berhak untuk mendapatkan sesuatu, tapi kita tak beri hak tu, kita tahan hak tu, itu namanya khianat. Jadi luas pencakupan sifat amanah ini. Firman Allah Ta'ala, Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya, kata Allah, sesungguhnya kami telah bentangkan tanggungjawab amanah ini kepada langit dan bumi serta gunung ganang untuk memikulnya. Allah nak beri sifat amanah ini. Apa ni? Menjadi khalifah ini. Amanah menjadi pemimpin. Beri kepada langit, bumi dan gunung ganang. Maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakan. Kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya. Langit, bumi, apa ada persediaan dia? Dan pada ketika itu manusia dengan persediaan yang ada, Allah bagi kita akal. Itu persediaan yang Allah beri pada kita, sanggup memikul amanah tersebut. Ingatlah, sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Tapi kebanyakan manusia ini tidak melaksanakan amanah yang diberi oleh Allah ataupun yang diberikan oleh manusia kepada dia. Kebanyakan manusia. Jadi bila kebanyakan manusia tidak ada sifat amanah, kita tak bolehlah pukul rata semua orang tak ada sifat amanah, tak boleh. Itu salah itu. Memang Allah beritahu kebanyakan manusia ini suka melakukan kezaliman. Makna tidak amanah dia. Tapi bukan makna semua pemimpin macam tu, tak semestinya. Bukan semua individu itu zalim, tidak. Kesalahan dan kekurangan dalam melaksanakan tanggungjawab ini adalah khianat. Kesalahan dan kekurangan melaksanakan tanggungjawab amanah ini, kan, itu dianggap sebagai khianat. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman,
janganlah kamu mengkhianati amanah Allah. Ya Allah dah tetapkan pada kita buat begini, buat ini, ibadat kerana Allah. Janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedangkan kamu mengetahui salahnya. Amanah yang diberi oleh manusia, jangan kamu khianati. Gitu. Baik. Dalam bidang hukum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Maknanya kalau kita nak beri sesuatu tugas, beri kepada orang yang hak menerima tugas itu. Kalau kita nak beri sesuatu, pastikan dia berhak terhadap sesuatu itu. Kalau kita nak jatuhkan hukum, pastikan hukum yang kita beri itu hukum yang hak. Jangan khianat. Kita tahu orang ni tak bersalah, kita kata dia bersalah. Ini tak amanah di dalam menjalankan hukum. Hakim ke siapa ke tak kisahlah. Hakim tu yang besar tak, yang kecil-kecil pun sama juga. Kita bersama anak, kita bila ada satu masalah, bila kita tahu siapa betul siapa salah tu, kita laksanakan sesuai dengan kehendak itu, dengan amanah. Jangan kerana kita sayang pada seseorang, maka kita yang sayang itu kita salah pun kita kata betul. Jangan disebabkan kita tak suka seorang itu, bila dia buat betul pun kita kata salah. Ini orang yang khianat, tidak ada amanah. Macam itulah luasnya sifat amanah ini, tuan-tuan. Baik. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Zar radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Zar Al-Ghifari. Katanya, ini kata Sayyiduna Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, tidakkah engkau hendak melantik aku sebagai wakil pemerintah?" Ya Rasulullah, sahabat tu kamu dah lantik, sahabat ni kamu dah lantik, sahabat tu kamu dah lantik. Kenapa kamu tak nak lantik saya menjadi wakil pemerintah, jadi gubernur ke? Nak lantiklah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk bahuku, kata Sayyiduna Abu Zar radhiyallahu an. Kemudian baginda bersabda, "Wahai Abu Zar, sesungguhnya engkau lemah dan tugas itu adalah amanah. Dan pada hari kiamat kelak adalah kehinaan dan penyesalan, melainkan mereka yang mengambilnya amanah tersebut dengan haknya dan menunaikan amanah tersebut yang wajib ke atasnya." Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada Abu Zar, "Ya Abu Zar, engkau lemah." Walaupun itu sahabat Nabi, rapat dengan Nabi, kan, rapat dengan Nabi, tapi Nabi tidak khianat memberi jawatan kepada orang yang tidak layak, walaupun itu sahabat. Amanahnya Nabi. Kita tahu dia ni tak layak, dia ni memang bidang ni dia bagus, tapi bidang nak bagi sebagai pemerintah gubernur ni, ini tak layak bagi dia, tak sesuai dengan sifat dia, maka jangan bagi. Dan Nabi SAW beritahu, "Kau lemah wahai Abu Zar, tugas ini adalah amanah." Sama, tak kiralah jawatan kita besar ke kecil ke, itu semua amanah. Barangkali orang yang tak faham, bila dia dapat jawatan dia rasa bangga. Tapi Nabi SAW beritahu, ingat, jangan kamu fikir dunia je. Pada hari kiamat kelak akan menjadi kehinaan dan penyesalan bagi kamu. Maknanya apa, tuan-tuan? Orang cakap kepimpinan ni tak ada kena-mengena dengan dosa pahala, betul ke? Kepimpinan ni tak ada kena-mengena dengan dosa pahala, politik ni tak ada kena-mengena dengan dosa pahala, pilih pemimpin ni tak ada kena-mengena dengan dosa pahala, betul ke kalau ikut hadis ni? Nabi beritahu, kalau kamu lemah, jawatan ni amanah, nanti pada hari kiamat kelak akan menjadi kehinaan dan penyesalan buat kamu. Melainkan orang yang mengambil amanah tersebut dengan hak dan dia melaksanakan tanggungjawab amanah itu. Maknanya semua yang kita buat, termasuk pilih pemimpin, perkara yang berkaitan ekonomi, sosial, politik, takbir negara, semua ada kena-mengena dengan agama dan akan dibawa sehingga ke padang mahsyar untuk dibicarakan. Kan? Tak betul kalau orang kata agama ni tak ada kena-mengena dengan pentadbiran, nak pilih pemimpin ikut siapa-siapa yang kita suka, tak ada kena-mengena dengan dosa pada itu, mana betul? Hadis ini terang-terang sebut, kan? Nabi kaitkan amanah ini dengan hari kiamat. Amanah adalah pemerintahan, apa dia cakap ni?
Amanah adalah pemerintahan, memastikan penyerahan mandat rakyat kepada yang amanah lagi yang punya kekuatan. Gini. Buku ni kalau salah baca payah kita. Amanah dalam pemerintahan. Itu tajuk dia, kena berhenti kat situ. Kalau salah baca pening kita. Amanah dalam pemerintahan. Sekarang nak cerita pemerintahan. Apa amanah? Dalam pemerintahan tu amanah ni bentuknya macam mana? Dia nak cerita serba sedikit. Antaranya memastikan penyerahan mandat rakyat kepada yang amanah lagi yang punya kekuatan. Bila kamu diberi pilihan untuk memilih, pastikan kamu beri mandat pilihan kamu ini untuk jadi pemimpin ini, orang yang layak jadi pemimpin, yang mampu menjaga agama kamu, yang ingin melaksanakan agama, memerintah dunia ini berdasarkan agama, beri pada dia. Jangan kamu beri mandat memimpin ini, kamu pilih kerana orang tu bagi duit, kerana orang tu saudara kamu, kerana orang tu pemimpin kamu, kerana orang tu, tapi kamu tak fikir tentang agama. Jangan. Kerana ada kaitan dengan agama. Pemimpin ini dalam agama, dalam Islam, tujuannya nak apa tuan-tuan? Iqamatuddin wa siyasatud dunyabi. Apa pemimpin dalam agama? Iqamatuddin, ini menegakkan agama dan memimpin negara sesuai dengan kehendak agama. Itu pemimpin dalam agama. Itu amanah. Memastikan penyerahan mandat rakyat kepada yang amanah lagi yang punya kekuatan, yang berkeahlian dan ikhlas. Jika diutamakan orang yang sebenarnya berhak dikemudiankan, jika diutamakan orang yang sebenarnya berhak dikemudiankan, ataupun mengemudiankan orang yang sebenarnya patut didahulukan, maka itu adalah suatu petanda untuk diperangi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya orang ni tak patut kita kedepankan dia, tetapi kita kedepankan dia. Pasal apa? Pasal dia kroni kita, pasal dia bersama kita, dia ni pembantu kita. Kita tahu. Orang yang patut kita kedepankan, kita kemudiankan dia, kita tak letak dia di hadapan, kita biarkan dia ke belakang, itu pun khianat namanya. Makna kena letak setiap orang ni sesuai dengan kedudukannya. Kalau kita khianat, itu petanda untuk diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut macam itulah daripada Yazid bin Sufyan radhiyallahu an, katanya Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu an berkata padaku ketika aku diutuskan menjadi penyusun pemerintah di Syria. Ketika Sayyiduna Abu Bakar melantik Yazid bin Sufyan menjadi pemerintah di Syria, kata Sayyiduna Abu Bakar, wahai Yazid, adakah engkau ada hubungan kekeluargaan di sana? Ni nak lantik dia ni jadi pemerintah di Syria. Sayyidina Abu Bakar tanya, kamu ada hubungan keluarga ke kat sana? Ingatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man waliya min amril muslimin syai'a fa amara alaihim ahadan muhabatan lahu la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adla hatta yudkhilahu jahannam. Sesiapa yang dilantik untuk menjalankan sesuatu urusan umat Islam, kita lantik dia untuk menguruskan sesuatu yang berkaitan umat Islam, lalu ia melantik seseorang kerana pilih kasih. Dia lantik orang ni bukan orang ni berhak dengan jawatan tu, dia lantik orang ni bukan orang ni ada keahlian, tidak. Dia lantik orang ni kerana pilih kasih, kerana ada sebab-sebab keduniaan, maka orang tersebut ia menerima laknat Allah. Dia mendapat laknat Allah. Tidak diterima amalan fardu dan sunatnya, sehinggalah dimasukkan ke dalam neraka. Makna kita bila diberi pilihan untuk memilih seseorang, kena ingat yang ini amanah yang cukup besar, amanah yang akan dipersoalkan. Begitu juga apabila seseorang ni menjadi pemimpin, dia nak melantik seseorang untuk sesuatu tugas, maka dia kena amanah di dalam melantik orang untuk menjalankan tugas tersebut. Hari ini berlaku ke macam ni? Kalau berlaku, eloklah kita. Tapi tak berlaku, kalau tak berlaku dalam hidup kita ni, pasti berlaku banyak kerosakan di dalam kehidupan kita. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ista'mala rajulan ala isabatinil muslimin wa fihim man huwa ardallaha min
faqad khana Allah wa rasulahu al-mu'minin. Faqad khana Allah wa rasulahu al-mu'minin. Sesiapa yang melantik seseorang sebagai pegawainya untuk urusan umat Islam, kita lantiklah sesiapa untuk urusan umat Islam ni, walaupun sekecil ni, sekecil surau, sekecil masjid sekalipun, dan tak kira lah, bukan makna yang tinggi-tinggi, yang semua urusan pemilihan ini. Sedangkan di kalangan umat Islam itu ada orang yang lebih diredai Allah daripadanya, sedangkan di kalangan itu ada orang yang lebih diredai Allah. Sesuai untuk amanah tujuan itu, untuk lantikan itu, ada orang tu, tapi kita tak pilih orang tu, kita pilih orang lain, maka ia sudah mengkhianati Allah dan Rasulnya dan juga orang mukmin. Faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin. Faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin. Wallahu ta'ala. Jadi pemilihan ini adalah amanah. Amanah. Imam Bukhari ada meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari jaa rajulun yas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata taqumus sa'ah. Pada suatu hari datang seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila akan berlaku kiamat? Dia tanya, bila akan berlaku kiamat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, apabila amanah diabaikan. Apabila amanah diabaikan, maka tunggulah kebinasaannya. Tunggulah kerosakannya. Kalau amanah itu diabaikan, kita beri kuasa, kita beri amanah ini ataupun kita beri jawatan ini kepada orang yang tidak layak, makna kita abaikan amanah ini, maka tunggulah kebinasaannya. Kebinasaan dia tak seperti kiamat tu nanti, rosak hidup kita, jadi susah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, wahai Rasul, apakah dia yang dimaksudkan dengan mengabaikan amanah ini? Apa maksud mengabaikan amanah? Kalau abai amanah, maka tunggulah kebinasaan. Rasulullah menjawab, memberikan urusan kepada yang bukan ahlinya, menyerahkan sesuatu urusan bukan kepada ahlinya. Ini berat ni tuan-tuan. Benda yang berat. Tapi orang anggap benda tu tak ada apa-apa. Orang anggap benda tu ikut suka kita lah. Ikut suka saya lah, apa awak peduli? Dia punya. Ada orang dia ingat benda tu boleh dijual beli. Bagi RM100, bagi RM500, bagi RM1000 boleh jual benda tu. Tak boleh tuan-tuan. Ini bab yang berkaitan dengan amanah. Memberi urusan kepada seseorang itu berkaitan dengan amanah. Harta negara adalah amanah. Tadi kan melantik, menyerahkan mandat kepada orang tertentu itu amanah. Menyerah mandat kepada orang yang tertentu yang berhak itu amanah. Kemudian apa lagi dalam pemerintahan? Harta negara adalah amanah. Harta negara adalah amanah yang diamanahkan kepada pemerintah. Jadi pemerintah nak bagi jawatan kepada orang yang layak. Kalau tidak, dia khianat namanya. Harta negara ni macam mana? Harta negara ini juga amanah. Maka menjadi kewajipan ke atas pemerintah meletakkan harta itu pada tempatnya, membelanjakan harta itu kepada sesuatu yang mendatangkan manfaat kepada masyarakat atau orang perseorangan, dan kepada perkara yang memberikan kemakmuran dan kebahagiaannya. Jadi harta negara ini bukan harta keluarga dia. Ikut suka dia nak buat apa untuk kepentingan diri, untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan rakan, tak boleh. Dia mesti fikirkan, dia mesti ingat harta ini amanah. Maka belanjakanlah pada perkara-perkara yang mendatangkan manfaat kebaikan kepada masyarakat atau orang perseorangan, dan pastikan harta yang digunakan itu membawa kemakmuran dan juga kebahagiaan. Ini semua ni diajar di dalam Islam, menunjukkan kepada kita urusan pemerintahan ini tidak terpisah daripada ajaran Islam. Kalau tidak, mana buat apa hadis-hadis yang datang ni? Ada.
Sabda Nabi sallallahu alaihi, pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil sehelai bulu unta. Sehelai bulu unta. Kemudian Nabi berpaling kepada para sahabat. Nabi pun menghadap para sahabat. Ambil apa? Sehelai bulu unta. Nabi pun menghadap para sahabat. Kata Nabi, la yahillu li min malikum hadha wala hadhil wabarah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, harta kamu itu tidak halal bagiku walaupun sehelai bulu unta ini. Harta ini, harta negara, harta orang lain tidak halal bagiku walaupun sehelai bulu unta ini. Ini berat tuan-tuan. Lepas tu orang yang kenal diri, kenal tujuan hidup, bila dia diberi amanah, bukan dia rasa suatu kebanggaan, bahkan dia merasa suatu ujian, kadang-kadang dia anggap sebagai bala. Susah. Pasal apa? Pasal dia ingat sampai akhirat. Itu kalau pemimpin tu fikir, pemimpin Islam fikir sampai akhirat, takut. Kalau ada orang lain yang boleh laksanakan amanah itu, dia kata bagi orang lain lah, bagi orang lain. Takut. Ada orang dia tak tahu, dia rasa suatu kebanggaan. Akhirnya dia ingin kepada jawatan tu, ingin kepada jawatan, akhirnya bila diberi jawatan, dia tidak dapat melaksanakan amanah pemerintahan tersebut. Akhirnya rugi dunia dan rugi di akhirat. Ini bab-bab ni. Okey, habis. Semua hak-hak rakyat, habis. Yang kedua, harta negara habis. Semua hak-hak rakyat yang disyariatkan adalah amanah di atas tengkuk pemerintah. Ini hak rakyat ni. Ini hak rakyat, ini hak negeri ini hak orang ni, ini hak kumpulan ni, ini hak-hak dia ni. Ini hak yang mesti diberi. Apatah lagi dalam perlembagaan pun dah sebut, maka kena beri hak ini. Ini tanggungjawab pemerintah, beri hak ini. Kalau dia tak beri, maka dia dianggap pengkhianat, tidak melaksanakan amanah. Mereka adalah, pemerintah ini adalah bertanggungjawab untuk melindungi dan memanfaatkannya. Iaitu hak-hak itu perlu dilindungi, perlu diberi kepada yang berhak menerima hak tersebut. Kullukum ra'in wa mas'ulun ar-ra'iyatihi, al-imamu ra'in wa mas'ulun ar-ra'iyatihi. Setiap kamu adalah penjaga dan bertanggungjawab ke atas tanggungannya. Imam, iaitu pemerintah, ketua negara, pemimpin adalah penjaga bertanggungjawab ke atas rakyatnya. Pemimpin, lepas itu susah tuan-tuan. Ya, susah. Ma min imamin yaghliqu babahu. Setiap pemimpin yang menutup pintunya daripada orang yang memerlukan pertolongan. Dia patut tolong rakyat, tapi dia tutup pintu dia. Dia buat tak tahu je. Orang yang patut dia bantu, dia tak nak bantu. Dia biarkan. Setiap pemimpin yang menutup pintunya daripada orang yang memerlukan pertolongan, daripada kefakiran dan daripada kemiskinan. Orang ni perlu kepada pertolongan, dia buat tak tahu, tak tolong. Orang ni dalam kemiskinan, kepayahan, dia pun tak tolong. Melainkan Allah menutup pintu-pintu langit dan kefakirannya, hajat keperluannya dan kemuskilannya. Maknanya orang ni pun Allah akan tutup pintu-pintu kebaikan dia. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebut, tidak seorang pun daripada umatku yang dilantik untuk menguruskan sesuatu daripada urusan rakyatnya, tetapi tidak menjaga sebagaimana menjaga kepentingan dirinya, melainkan tidak akan mencium bau syurga. Tengok, ni orang ni dilantik untuk mengurus sesuatu urusan rakyat, tetapi dia tidak menjaga amanah itu. Dia tidak menjaga amanah itu seperti mana dia menjaga kepentingan dirinya. Harta-harta habis, harta negara. Dia tak jaga harta negara seperti mana dia jaga harta dia sendiri. Dia tak menjaga rakyat seperti mana dia menjaga diri dia sendiri. Maka kata Nabi, orang ini tidak akan mencium bau syurga. Yang seterusnya yang dianggap amanah wadi'ah. Ini barang tumpangan. Ini orang kata Melayu cakap apa barang orang suruh kita simpan. Awak tolong jaga barang ni tu. Itu pun adalah amanah, barang titipan. Ada orang bagi kita, awak tolong jaga barang ni, awak tolong jaga. Itu amanah itu.
Amanah yang besar dalam Islam yang wajib dipelihara dan dikembalikan kepada orang yang berhak. Addil amanata ila man iktamanaka wa la takhun man khanaka. Tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkan kepada kamu. Kalau orang ni beri amanah, tolong jaga ni, tolong jaga barang ni kan, maka jaga baik-baik. Janganlah kamu khianati orang yang mengkhianati kamu. Walaupun orang ni dulu pernah khianat kamu, kemudian dia beri amanah, so jaga ni, maka jaga baik-baik amanah tu. Jangan kamu khianat pula, jangan. Macam contohnya Nabi SAW. Nabi SAW ketika di Mekah, orang kata Nabi ni penipu lah, orang kata beginilah, begitu. Tapi orang-orang kafir Quraisy ini, bila dia ada barang untuk disimpan, dia bagi kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, kau jaga barang ni, kau jaga barang ni. Dia suruh. Barang titipan, jaga-jaga. Walaupun orang ni kadang-kadang menyakiti Nabi, menyakiti para sahabat, tapi amanah tu Nabi laksanakan. Lepas tu bila nak pergi hijrah, Nabi beritahu kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, kamu hantarlah barang-barang titipan ini kepada yang empunya hak ini. Walaupun orang tu kadang-kadang memusuhi Nabi, mengkhianati ataupun menyakiti Nabi, tetapi Nabi tidak mengkhianati amanah yang diberi. Dia tak boleh, oh dulu kamu khianat aku kan, sekarang kita khianat dia. Tak boleh. Tak boleh macam tu. Bila kita dah diberi amanah, laksanakan amanah. Pasal amanah ni ada kaitan dengan dosa pahala. Dosa pahala. Hadis ini mengandungi panduan supaya manusia berpegang dengan kemuliaan sifat amanah, hinggakan terhadap orang yang pernah mengkhianati dia, pernah menyakiti dia dan sebagainya. Tapi kalau dia bagi kita amanah, kita jaga amanah tu. Walaupun kamu dulu cakap saya gini-gini kan, kamu tuduh saya begini-begini kan. Bila kita nak ambil tindakan, kena ada amanah. Tak boleh main, oh dulu kamu buat saya nak balas dendam. Oh tak boleh macam tu. Tapi benda tu yang boleh melaksanakan amanah ni siapa tuan-tuan? Orang yang mempunyai jiwa yang besar. Orang yang mempunyai jiwa yang besar. Orang yang takut kepada Allah. Orang ni takut. Dulu dia buat kamu macam ni, dia buat kamu itu dulu. Tapi saya, tanggungjawab saya melaksanakan amanah. Kena berlaku adil kepada setiap orang. Menyimpan rahsia adalah termasuk dalam amanah. Ini jenis-jenis amanah ni. Menyimpan rahsia itu pun amanah, kerana memelihara hak-hak sahabat dan juga kenalan. Sekiranya hal ini dianggap enteng, ini tak ada apa-apa, lalu membukakan rahsia orang lain yang boleh memberikan mudarat kepadanya, maka perbuatan itu adalah haram dan tercela jika tidak mengakibatkan yang sedemikian. Maknanya kalau orang bagi kita sesuatu rahsia, benda tu memang rahsia lah, tak ada kaitan dengan orang ramai, rahsia peribadi dia, maka kita pelihara dia. Tapi kalau kita sebarkan rahsia tu sampai mendatangkan mudarat, maka dia dianggap suatu perbuatan yang haram. Tak? Ini. Kemudian lepas tu orang bagi sesuatu rahsia ni, antaranya rahsia antara suami isteri. Rahsia antara suami isteri. Walaupun suami isteri ni bergaduh ke apa ke, walaupun sampai bercerai, tak boleh cerita rahsia-rahsia yang berlaku antara suami isteri. Hari ni tuan-tuan fikir tengok macam. Dia dah bergaduh, dah apa suami isteri, habis dia telanjangkan macam-macam. Tak boleh. Perkara yang berkaitan dengan hubungan antara suami isteri yang merupakan rahsia, tak boleh dicerita, tak boleh dicerita. Walaupun selepas cerai, selepas bergaduh dan sebagainya. Yang seterusnya, waktu pun dah habis, cukuplah tuan-tuan sekadar tu. Antaranya, orang minta nasihat, penasihat. Minta nasihat sikit, minta nasihat. Ketika tu kita ada tanggungjawab, ada amanah. Kita kena nasihat dia dengan perkara yang betul. Penasihat kata Nabi SAW, maksudnya penasihat adalah amanah. Maksudnya adalah wajib amanah dalam semua yang dipinta nasihatnya. Bila orang minta nasihat, kena beri nasihat dengan betul, kena amanah, tak boleh khianat. Oh tengok dia ni bagi duit berapa banyak, dia ni kalau aku cakap macam ni jadi macam ni, cakap ni dah lah dia bodik lah, dia apa, ini khianat. Penasihat kan ramai sekarang ni. Zaman sekarang penasihat ramai. Semua tempat ada penasihat kan.
Jangan penasihat 20%, penasihat 20%. Itu tak boleh tu. Ini semua amanah. Begitulah besarnya amanah, tuan-tuan. Jangan kita tengok pemimpin je, kita pun sama juga. Kita pun pemimpin dan kita jagalah amanah ni sebaik-baiknya. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.